Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Dalam pelajaran yang lepas, kita dah bincang apakah sumber-sumber idea perniagaan dan juga kaedah menjana idea. Okey, cuba recall balik ya. Apakah sumber idea yang kita dah bincang? Antara sumber ialah satu berkaitan dengan saluran pengedaran, okey, pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, dasar kerajaan, okey, penyelidikan dan pembangunan, pattern, pengalaman, okey, all this. Kaedah menjana idea ada 4 kan, iaitu sumbang, saran, kumpulan fokus. Kita juga boleh gunakan soal selidik atau pemerhatian. Okey. So kita pergi kepada bahagian yang terakhir dalam sumber idea ataupun menjana idea, iaitu proses realisasikan idea perniagaan. Okey. So proses ni melibatkan 7 langkah. Okey, ingat proses kamu kena bagi turutan yang betul ya. Bermula dengan tahap idea, menapis idea, membina konsep, menguji konsep, membuat rancangan perniagaan, membina fizikal dan mengkomersialkan. So melibatkan 7 langkah. Okey, we call that proses merealisasikan idea perniagaan. Okey. So, apa dia langkah pertama? Okey, sebelum tu kita tengok apakah maksud realisasikan idea perniagaan. Okey. So, usahawan ialah seorang yang kreatif dan inovatif kan. Okey, itu sifat usahawan yang berjaya. So, dia ada banyak idea. Okey, ada banyak idea untuk mencipta atau ubah suai suatu produk atau perkhidmatan. Tapi kamu kena faham ya, bukan semua idea yang akan berjaya. Sebab idea yang berjaya ni perlu mempunyai peluang untuk peluang perniagaan. Okey, it must be an opportunity. Okey, idea dengan opportunity tak sama. Okey, idea tu datang daripada kebolehan kita mencipta atau ubah suai produk atau perkhidmatan, tetapi dia mesti ada potensi ataupun peluang untuk berniaga. Okey. So, idea perniagaan yang mampu menjadi peluang perniagaan ialah keupayaan usahawan untuk cipta produk yang menarik pelanggan, atraktif. Okey, apa yang kita keluarkan ni menarik. Pada masa yang sama, kos mesti berpatutan. Kita mampu keluarkan dengan belanja yang berpatutan. Sebab ini memberi kesan kepada harga produk atau perkhidmatan yang kita nak hasilkan. Dia juga mesti mempunyai potensi pasaran. Okey, mesti ada permintaan. Bila kita keluarkan, barang ni laku dan boleh meningkatkan jualan kita, seterusnya mendapat keuntungan. Okey. So, ingat bukan semua idea yang menjadi peluang perniagaan. Okey. So, untuk mengubah idea menjadi produk yang berjaya, dia perlu ikuti beberapa langkah. So, kita akan bincang apakah langkah-langkah dalam proses realisasikan idea perniagaan. Okey. So, langkah yang pertama, okey. Langkah yang pertama, tahap idea. Okey, di peringkat ini apa yang kita buat ialah kita cuba cari, okey, kumpul atau senaraikan seberapa banyak idea yang kamu rasa ada potensi untuk menjadi peluang perniagaan. Kita kumpul, okey, kita dapatkan seberapa banyak idea yang ada peluang untuk menjadi atau ada potensi untuk menjadi peluang perniagaan. Okey, macam mana cari idea ni? Kamu kena imbas persekitaran. Kita scan, kita tengok persekitaran dalaman dan luaran. Contohnya kita tengok pelanggan, produk sedia ada, saluran pengedaran, dasar kerajaan dan untuk mendapatkan idea perniagaan. So, kita juga boleh gunakan kaedah seperti apa? Sumbang saran, soal selidik, kumpulan, fokus, pemerhatian untuk menjana idea. Lepas tu berikan satu contoh. Setiap langkah mesti ada contoh ya. Seorang usahawan yang ingin mulakan perniagaan perabot telah membuat pemerhatian dan menjalankan soal selidik untuk mendapatkan idea tentang perabot. Itu tahap pertama. Okey, tahap yang kedua ialah kita menapis idea screening. Okey, kita tapis idea. So, kita buat apa? Kita menyaring. Okey, menyaring idea. Caranya, cari idea yang boleh menjanjikan kejayaan. Okey, dan kita buang. Okey, kita buang idea yang sukar dilaksanakan. Ingat bukan semua idea yang akan menjadi peluang perniagaan. Okey, so kalau kamu rasa idea itu susah nak buat, modal tak cukup, kamu tak ada kepakaran, okey, pekerja kamu kurang mahir, lupakanlah. Okey, kita hanya cari idea yang boleh membawa kejayaan pada perniagaan kita. Okey, tujuannya adalah untuk mengelakkan pembaziran sumber. Okey, macam mana kita boleh gunakan senarai semak? Kita buat checklist untuk setiap idea. Okey, kita buat checklist untuk menunjukkan nilai, value, merit. Okey, merit ni keutamaan, okey, dan manfaat, faedah untuk setiap
idea. Okay, so setiap idea yang kita nak pilih tu mesti ada value, merit, keutamaan dan apa faedah. Faedah ni mungkin manfaat kepada perniagaan kita, manfaat kepada pelanggan dan sebagainya. Okay, contoh, seorang usahawan menyaring idea tentang perabot dengan menggunakan satu senarai semak yang mengandungi faedah, merit dan nilai setiap idea yang dikenal pasti. Okay, alright. Tahap yang ketiga adalah kita membina konsep. Konsep development. Okay, membina konsep ni maksudnya adalah kita jelaskan. Okay, kita jelaskan idea secara terperinci. Okay, kamu kena explain secara detail kepada bakal pelanggan apa barang yang kamu nak keluarkan atau apa perkhidmatan yang kamu nak sediakan. Explain saja. Okay, kamu tak keluarkan produk tapi kamu hanya explain idea kepada bakal pelanggan. Okay, kamu explain ke dia tentang reka bentuk, saiz, warna, kegunaan produk kamu, kualiti macam mana, adakah pengguna mampu milih. Explain ke dia orang ni. Okay, kita juga boleh mengadakan temu duga untuk ukur penerimaan pelanggan. Pelanggan mungkin bagi respon kepada kita, saya rasa ini kurang sesuai. Okay, so kita nak dapatkan maklum balas daripada pelanggan. Okay, contoh, katakan seorang usahawan ni dia nak keluarkan sebuah perabot serbaguna. Okay, dia dah tapis idea dah, dia nak keluarkan perabot serbaguna. So dia tanya pelanggan. Okay, saya ada 3 konsep. Konsep pertama ialah perabot serbaguna dengan harga murah tapi fungsi dia terhad. Konsep yang kedua, harga perabot ni sederhana tapi menggunakan bahan berkualiti. Konsep yang ketiga, harga perabot ni harga tinggi, ada banyak fungsi dan menggunakan bahan berkualiti. So kita jelaskan pada bakal pelanggan 3 konsep perabot serbaguna ni. Okey, biar mereka bagi respon. Okey. Langkah yang keempat, kita menguji konsep. Okey, menguji konsep maksudnya kita cuba uji konsep yang kita dah bina tadi kepada sekumpulan sasaran pelanggan. Itu pelanggan yang akan membeli produk ni. Okey, supaya kita boleh kenal pasti konsep terbaik yang paling menarik sasaran pelanggan. Okey. Yang tadi kita dah bincang 3 konsep kan. Kita uji. Katakan kamu dah pilih konsep yang ketiga, kita nak keluarkan perabot serbaguna yang berkualiti, gunakan bahan mentah yang baik, okey. Ada pelbagai fungsi dengan harga tinggi. Kita cuba uji konsep ni kepada sasaran pelanggan. Kita juga boleh mengadakan perbincangan dengan pihak seperti perunding. Okey, konsultan ni banyak expertise, pengalaman, kemahiran, mereka boleh beritahu kita adakah idea ni viable, okey, boleh berjaya atau tidak. Boleh juga kita bincang dengan pihak berkuasa kalau barang ni melibatkan teknologi, okey, ada isu cukai dan sebagainya. Okey. Contohnya, seorang usahawan telah melantik sebuah syarikat perunding untuk menguji potensi kejayaan perabot serbaguna yang hendak dihasilkan. Itu langkah yang keempat. Okey. Okey, langkah yang kelima, tahap membuat rancangan perniagaan atau dipanggil business plan. Okey, so rancangan perniagaan ni tujuannya adalah untuk memperincikan. Okey, kita nak jelaskan secara terperinci idea yang kita nak realisasikan. Okey, so business plan ni dia ada maklumat yang terperinci tentang idea yang kita nak buat. Okey. Ia juga bertindak sebagai garis panduan, guidance, garis panduan untuk melaksanakan idea dan boleh juga digunakan untuk memohon pembiayaan projek. Sebab perniagaan ni melibatkan modal yang banyak. Mungkin kita ada modal peribadi yang terhad. Jadi kamu kena mohon bantuan daripada kerajaan, grant ke, pinjaman dari MARA ke, daripada bank dan sebagainya. Jadi kamu kena sediakan rancangan perniagaan. Kamu kena yakinkan pihak pembiaya idea kamu akan berjaya. Jadi kita perlu buat rancangan perniagaan. Contoh, seorang usahawan telah sediakan rancangan perniagaan untuk projek pengeluaran perabot serbaguna serta memohon pembiayaan projek dari agensi kerajaan. Itu langkah yang kelima. Langkah seterusnya, tahap membina fizikal atau dipanggil prototype. Fizikal maksudnya barang yang telah dihasilkan. Bentuk yang kita boleh sentuh, boleh pegang, boleh lihat, boleh rasa. So memang ini akan beri gambaran yang sebenar apa barang yang kita nak hasilkan. Kalau kamu tengok perabot ni, kamu nampak perabot ni. Boleh duduk, boleh rasa, boleh pegang. Reka bentuk dia macam mana, segi 4 tepat ke, bulat ke, segitiga ke, kita boleh nampak.
boleh memegang, melihat, merasa produk tersebut. Itu dipanggil tahap fizikal. Okey. Contoh, seorang usahawan telah menghasilkan prototipe perabot serbaguna yang dapat dilihat dan dicuba oleh bakal pelanggan. Itu langkah yang ke-6. Okey. Dan langkah terakhir, kita mengkomersialkan. Commercialize. Okey. Tahap mengkomersialkan maksudnya kita menghasilkan produk sebenar untuk dipasarkan. Dah sampai ke pasaran dah. Okey. Peringkat ni sangat penting sebab kamu dah sampai ke peringkat terakhir. Kalau gagal, risikonya sangat tinggi. So, kamu kena ambil kira konsep campuran pemasaran, iaitu strategi pemasaran. Okey. Satu, penetapan harga. Okey, sangat penting. Promosi. Bagaimana kamu nak beritahu pelanggan? Bagaimana kamu nak edarkan? Ini berkaitan dengan campuran pemasaran. Okey. Produk, iaitu perabot serbaguna. Macam mana kamu nak edarkan? Place, harga dan juga promosi. Okey. Alright. Kenapa ini penting? Untuk pastikan produk ni mampu wujudkan permintaan dan boleh menjana jualan. Ini matlamat kita. Kalau tak ada jualan, tak ada untung. Okey. So, strategi campuran pemasaran ni penting untuk wujudkan permintaan dan menjana jualan. Okey. Contohnya, seorang usahawan perabot menetapkan harga yang kompetitif, harga yang ada daya saing, menggunakan kaedah jualan atas talian dengan menggunakan promosi di media sosial untuk menjana jualan perabot serbaguna yang dihasilkan. Okey, so pelajar ingat setiap langkah ni ada fakta, ada uraian dan ada contoh. Okey, ada berapa tahap atau langkah? Ada 7. Langkah pertama ialah tahap idea, yang kedua menapis idea, yang ketiga membina konsep, 4 menguji konsep, yang ke-6 kita menyediakan rancangan perniagaan. Langkah yang kelima Langkah yang ke-6 kita membina fizikal atau prototype, dan langkah yang ke-7 adalah tahap mengkomersialkan. Okey. Okey, kita perhatikan apakah contoh soalan yang mungkin ditanya. Soalan 1 dengan 2 ni mudah. Kamu hanya perlu senaraikan saja. Okey, senaraikan 5 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan. Cara menjawab, 5 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan ialah senaraikan. 1, tahap idea. 2, tahap menapis idea. 3, tahap membina konsep. 4, tahap menguji konsep. Langkah yang kelima, menyediakan rancangan perniagaan. Okey, ataupun mungkin soalan ini senaraikan 5 langkah terakhir. 5 langkah terakhir ni terus mula dengan membina konsep. Okey. Uraikan 3 langkah pertama. Uraikan. Jadi kena bagi satu fakta dengan satu uraian. Okey, contoh tahap idea. Okey. Di tahap ini usahawan perlu menyenaraikan atau menyatakan seberapa banyak idea yang boleh menjadi peluang perniagaan. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Jelaskan 2 langkah terakhir dalam proses realisasikan idea perniagaan. Jelaskan kena buat apa? Ada fakta, ada uraian dan ada contoh. So, apakah langkah kedua terakhir? Iaitu membina fizikal. Okey. So, explain apa dia membina fizikal. Iaitu kita siapkan produk, okey, yang boleh rasa, boleh pegang, okey, yang ada ciri-ciri yang sebenar lah. Okey. Lepas tu berikan satu contoh. Okey. Jelaskan langkah-langkah yang ni, satu fakta, satu uraian, satu contoh. Fakta telah diberikan. Kamu kena bagi satu uraian dan satu contoh. Kalau esei panjang, jelaskan 6 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan, 18 markah. So 6 kali 3 lah. Satu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey. So, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu ya. Remember, ada 7 langkah dalam proses realisasikan idea perniagaan. Okey. Harap kamu suka apa yang cikgu dah explain kat sini. Tolong share dengan kawan. Jangan lupa subscribe ya. Okey pelajar. Bye. Good luck.